Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam reformasi kepada semua uh, teman-teman yang sempat bersama saya mengikuti penerangan isu-isu semasa melalui channel YouTube saya. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah pun subscribe channel YouTube saya ini, dan yang masih belum subscribe, saya jemput anda untuk subscribe, ya. Tekan button subscribe pada channel tersebut untuk kita dapat terus berhubungan dan juga berkongsi-kongsi pandangan dan juga pendapat. Di samping itu anda boleh share sekali anda bersama dengan channel YouTube saya, share seluas mungkin, dan juga anda boleh bagi komen. Bagi saya tidak ada masalah tentang pandangan anda walaupun ia bertentangan dengan pandangan saya. Ya, saya tidak akan delete komen-komen walaupun dia pro ataupun kontra, ya. Kecuali kalau ada yang komen-komen yang melampau lah, ya, bericah ke maki hamun yang melampau, saya tidak bolehlah, ya, kekalkan komen anda. Tapi kalau komen secara ilmiah, secara fakta, dan juga walaupun dia bertentangan dengan saya, tidak ada masalah, kerana ini adalah satu perkongsian buat kita semua. Hari ini saya cuma nak mengulas sedikit tentang situasi dan juga keadaan politik kita pada hari ini. Dan saya melihat suasana politik negara berada dalam keadaan yang tidak begitu sihat, ya. Apatah lagi apabila selepas PRU yang ke-15, setelah kerajaan Malaysia Madani ini ataupun kerajaan paduan ini telah berjaya dibentuk melalui lunas-lunas demokrasi yang sebenar, bukan kerajaan yang dibentuk melalui tembok atap ataupun melalui pengkhianatan ataupun cara-cara yang di luar daripada proses demokrasi di mana kerajaan sebelum ini terbentuk. Sebelum ini kerajaan 33 bulan itu terbentuk bukan melalui lunas demokrasi tetapi bercanggah dengan amalan demokrasi, di mana ketika itu pengkhianatan berlaku, di mana ketika itu mandat rakyat tidak lagi dihargai dan masing-masing rakus untuk menjadi kerajaan. Dan hasilnya apabila mereka berjaya membentuk kerajaan, mereka tak mampu laksanakan tugas, ya, dan tanggungjawab sebagai kerajaan. Bukan kerana apa? Kerana kita faham bahawa apa saja jawatan yang kita perolehi bukan secara yang baik, mengikut lunas-lunas agama, tidak boleh demokrasi, dan kita mengambil hak orang itu secara tidak betul, maka sudah pastilah kita tidak akan mendapat keberkatan di dalam apa yang kita lakukan, ya. Bila kita mengambil jawatan orang ataupun sepatutnya memang kita tak layak pun, ya, tetapi kita merampas hak orang, pasti kita tidak ada keberkatan di dalam kita melaksanakan tugas. Sebab itu tidak mengherankan kalau kerajaan 33 bulan yang lalu disebut sebagai kerajaan gagal. Lebih lagi di bawah kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, ya, dikenali sebagai kerajaan yang gagal. Oleh kerana gagalnya kerajaan itu, maka dia berusaha untuk menutup parlimen, dia berusaha untuk melaksanakan darurat, ya, sehingga kan membelakangkan, ya, Yang di-Pertuan Agong di dalam pengisyaratan daruratnya. Ini semua tidak lagi menjadi rahsia, ya. Dan kita dapati selama 33 bulan di dalam pemerintahannya, walaupun ada COVID, ya, sering dijadikan alasan oleh puak-puak Perikatan Nasional bahawa mereka tidak mampu melaksanakan tugas sebagai kerajaan yang bertanggungjawab kepada rakyat. Alasannya adalah kerana COVID, ya. Ini kata orang, tak ada kojo cari kojo, ya, ada kojo tercongang-congang. Ya. Dah tahulah COVID melanda negara. COVID melanda negara bukan sewaktu jadi Perdana Menteri. COVID datang ke negara kita awal lagi, sewaktu dalam kerajaan Pertahanan Pemerintah. Ya. Ini fakta. Sewaktu di penghujung kerajaan Pertahanan Pemerintah itu, COVID melanda. Dan kita ketika itu Menteri Kabinet buah kerajaan Pakatan Harapan bertungkus lumus, ya, untuk berdepan dengan COVID. Bagaimana kita lihat sendiri Menteri Kesihatan ketika itu Dr. Zul dibantu oleh Timbalan Perdana Menteri Kak Wan, setiap hari mereka mengadakan mesyuarat bagaimana untuk mengatasi COVID, ya, satu wabak yang baru dalam dunia ini, ya, melanda dunia ketika itu. Bagaimana kita nak kawal? Maka Menteri Kesihatan bertungkus lumus, ya, bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Pengarah Kesihatan. Setiap hari kita nak kawal. Ya, ketika itu kita faham bahawa ada pelancong-pelancong daripada negara China telah pun masuk. Ya, sebelum COVID lagi, mereka dah masuk sebagai pelancong. Bagaimana kita nak kawal mereka? Ya, ketika itu
Menteri Kesihatan dengan plan-plannya, ya, telah berjaya menangani COVID, di mana mereka dihantar ke hospital, mendapat rawatan, dikarantin dan sebagainya, dan rekod ataupun fakta menunjukkan di bawah Kerajaan Pakatan Harapan zero kematian. Ya, COVID tidak meningkat dan tidak ada orang mati kerana COVID ketika itu. Mana kita boleh kawal dengan baik. Ya, kita boleh kawal dengan baik. Dalam suasana menteri kita bertengkus lumus berdepan dengan COVID ini, ada satu kumpulan lagi yang mengambil kesempatan, ya, iaitu untuk merampas kuasa, ya, merampas kerajaan ini, diketuai oleh Mahathir Mohamad. Ya, Mahathir Mohamad ini memang kita ketahui, ya, bahawa kita melihat pendekatan yang beliau lakukan, komen-komen yang beliau lakukan, memang kita lihat memang tidak ada cita-cita pun untuk menyerahkan jawatan secara baik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim seperti mana yang dijanjikan. Maka usaha dirancang seperti mana yang disebut oleh Haji Hadi sendiri, bahawa beliau juga berperanan di dalam langkah Sheraton, di mana beliau berpakat dengan Mahathir Mohamad untuk membentuk kerajaan baru yang dikenali sebagai Kerajaan Melayu Islam. Ya, jadi itulah di antara mula-mula tercetusnya langkah Sheraton. Baik, bagi PAS, ya, kita kesal, ya, kerana mereka tidak pernah konsisten dengan prinsip mereka sendiri. Ya. Mereka tahu bahawa merampas mandat rakyat itu satu perbuatan yang bukan saja melanggar lunas-lunas demokrasi di dunia ini, tetapi juga melanggar akhlak Islam itu sendiri. Satu perbuatan yang Islam tidak benarkan apabila kita mengambil hak orang, apatah lagi mengambil hak pemerintahan secara dengan tidak sah. Ya, matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Ya, sewaktu kerajaan Perak, ya, 2009 dirampas. Ketika itu Menteri Besar Wabi Nizar dirampas melalui pengkhianatan 3 adun, ya, yang telah melompat keluar, maka jatuh kerajaan PAS yang diketuai oleh Wabi Nizar jatuh. Ketika itu PAS mengatakan bahawa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama, perbuatan yang dilaknat oleh Islam, ya, kerana merampas mandat rakyat. Ketika itu, ketika Menteri Besar daripada PAS, ya, apabila dikhianati, dia mengatakan bahawa pengkhianatan itu sama sekali tidak bertepatan dengan Islam, bahkan diharamkan oleh Islam. Maka PAS waktu itu mengadakan solat hajat dan sebagainya, bahkan mengadakan persidangan di bawah pokok. Punyalah waktu itu, ya, PAS dalam Pakatan Rakyat ketika itu amat mempertahankan kerajaan mandat rakyat. Walau kita tahu di Perak ketika itu, di dalam DUN negeri Perak dikuasai oleh DAP. Ya, dikuasai oleh DAP, tetapi menteri besarnya adalah daripada PAS. Itu pun PAS mempertahankan, ya, mandat rakyat di Perak. Cuma berbeza apabila kerajaan PH jadi kerajaan dan PAS tidak lagi berada bersama dengan Pakatan Rakyat, dia bersekongkol pula, ya, dengan puak-puak yang nak jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Wah, dia tahu bahawa merampas mandat rakyat itu satu perbuatan salah yang bertentangan dengan agama. Tetapi dia lakukan sebab apa? Sebab yang berkuasa ketika itu adalah Pakatan Harapan, bukan parti mereka. Ya. Kalau bukan parti mereka, bagi mereka merampasnya itu halal. Ya. Jadi dia gunakan alasan kita kena rampas kerajaan Pakatan Harapan kerana kerajaan Pakatan Harapan ini berada di dalamnya adalah DAP. Ya, kerana DAP berada dalam kerajaan Pakatan Harapan, DAP sebagai konon-kononnya anti Melayu, anti Islam dan sebagainya. Jadi PAS beranggapan bahawa dia bersama dengan UMNO ketika itu, bersama dengan Bersatu yang khianat ketika itu, dan juga beberapa orang ahli keadilan yang juga khianat diketuai oleh Azmin dan juga Zureda dan sekutu-sekutunya. Mereka memberikan alasan dan hujah bahawa mereka nak rampas kerajaan Pakatan Harapan itu kerana di dalamnya ada DAP. Di dalam waktu itu dikatakan kerajaan Pakatan Harapan mengancam kedudukan orang Melayu, mengancam Islam, mengancam raja-raja dan sebagainya. Itulah, ya, alasan yang diberikan oleh mereka untuk merampas mandat rakyat. Kemudian bila mereka ada kuasa, mereka langsung tidak laksanakan apa yang mereka selalu laung-laungkan, sama ada dalam meningkatkan syiar Islam, memartabatkan Islam, memartabatkan Melayu, langsung mereka tak lakukan. Bahkan Allah mempamerkan kepada kita sepanjang 33 bulan, ya, terutamanya di zaman Muhyiddin. Allah menunjukkan kepada kita betapa pemimpin Melayu seperti Muhyiddin yang berada di dalamnya menteri-menteri daripada parti Islam, mereka gagal untuk tangani masalah-masalah di negara kita.
masalah COVID langsung mereka tak tangani. Ya, kita masih ingat pilihan raya di Sabah, tidak ada lagi kuarantin dilakukan dan akhirnya berlakulah wabak yang semakin meningkat sehingga kan tercatat dalam sejarah negara kita kematian berlaku ratusan orang, 200 ke 300 orang mati setiap hari, saudara. Ya, ketika zaman Muhyiddin, zaman COVID. Mereka gunakan alasan COVID bukan melanda Malaysia saja. COVID melanda seluruh dunia. Betul. COVID melanda seluruh dunia. Tapi bagaimana negara-negara lain mengawalnya dengan baik? Ya, tidak ada satu negara pun yang hilang kuasa ketika COVID. Tidak ada satu negara pun yang ada pemimpinnya tamak untuk rampas kuasa di saat COVID melanda. Semuanya fokus kepada untuk menangani COVID. Mereka tidak lagi berpolitik. Beza negara kita ini, COVID melanda, kita sibuk nak rampas kuasa. Kita sibuk nak merebut kedudukan dan juga merampas kerajaan. Itu beza kita. Ya, COVID melanda betul di India, semua banyak. Negara China, satu dunia. Ya, ada COVID. Tapi tidak ada satu negara pun yang mengambil kesempatan daripada ubat COVID ini untuk mereka merampas kerajaan. Ya, masing-masing bertanggungjawab. Sama-sama membantu kerajaan waktu itu untuk tangani wabak COVID ini. Berbeza negara kita, mereka tidak membantu kerajaan, bahkan mengambil kesempatan untuk merampas mandat rakyat pada waktu itu. Jadi sekarang ini apa sahaja yang tersebut, ia selalu melaungkan slogan Islam, selalu mengatakan Islam ini harus diperjuangkan, dasar PAS adalah Islam dan sebagainya. Dan apabila kita lihat setiap kali berlaku pilihan raya, terutamanya apabila mereka dah tak jadi kerajaan, dalam pilihan-pilihan kecil, dalam pilihan negeri baru-baru ini, slogan Islam itu kembali dikumandangkan. Dia nak bagi tahu masyarakat bahawa kalau nak kepada Islam, nak kepada martabatkan Islam, kena undi parti aku. Kalau tak undi parti aku, bagaimana kamu menolak Islam? Banyak lagi kita dengar ucapan-ucapan dalam pilihan raya. Saudara tidak boleh nafikan. Ada pemimpin PAS yang sebut undi BN masuk neraka, undi PH masuk neraka. Maksudnya undi PAS ataupun undi perikatan masuk syurga. Ada juga beberapa lagi pemimpin-pemimpin mereka yang mengatakan orang yang bermazhab Syafi'i, bermazhab Ahli Sunnah, berpegang kepada pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka itu berada dalam PAS. Kalau betul pegang kepada Ahli Sunnah wal Jamaah, mesti berada dalam PAS. Maksudnya kalau berada luar pada PAS, mereka bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Begitu sekali mereka menjual agama, begitu sekali mereka menunggang agama untuk kepentingan politik. Banyak lagi kita dengar kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan-pimpinan PAS yang sama sekali bercanggah dengan Islam. Mereka mempergunakan Islam itu, mempergunakan dan menunggang Islam itu untuk kepentingan politik mereka. Sepatutnya Islam itu digunakan, apabila kamu menggunakan politik, menjadikan politik sebagai alat untuk melaksanakan Islam. Sepatutnya begitu. Jadikan politik sebagai alat untuk melaksanakan Islam. Bukan menggunakan Islam sebagai alat untuk kepentingan politik. Di situ ada beza, saudara. Ada orang salah faham. Dia kata, kalau tak tunggang agama, nak tunggang apa lagi? Takkan nak tunggang Kristian? Takkan nak tunggang Buddha? Masalah tunggang itu yang tak boleh, saudara. Tunggang itu tak boleh. Yang sebenarnya kamu sebagai parti politik, kalau betul kamu parti Islam, kamu dapatkan kuasa dalam politik untuk melaksanakan Islam. Tetapi apabila kamu diberi kuasa, jadi kerajaan sama ada negeri ataupun di kerajaan persekutuan, melalui tebuk atap dan sebagainya, kamu gagal untuk memartabatkan Islam. Bahkan kita lihat kerajaan yang ada di bawah kerajaan perpaduan inilah yang nampak jelas dan juga ikhlas bagaimana kita nak martabatkan Islam. Banyak program-program keagamaan yang telah pun dijalankan di bawah PMX sendiri. Contohnya program-program bersama dengan ulama-ulama terkenal di dunia, program-program selawat, program-program itu dan peruntukan-peruntukan kepada sekolah agama, tahfiz juga ditingkatkan jauh lebih tinggi daripada zaman 33 bulan yang dikatakan kerajaan melalui Islam itu. Di bawah kerajaan perpaduan inilah peningkatan peruntukan kepada sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah tahfiz itu diberikan. Kita masih ingat
Waktu zaman Mahathir tahun 1998, dia menghentikan peruntukan untuk sekolah-sekolah agama ini. Ini kita kena ingat. Ya, orang yang menghentikan peruntukan kepada sekolah agama ini, yang pada pemikiran Mahathir ketika itu, sekolah agama ini tidak perlu diberikan layanan sebab dia akan melahirkan ekstremis agama. Sekolah agama ini akan melahirkan, akan mentarbiah ya, orang-orang Islam yang melampau Islam. Sebab itu dia tidak beri peruntukan, dia stop peruntukan ketika itu. Ya, tapi di zaman Anwar Ibrahim, walaupun Anwar tahu kebanyakan sekolah tahfiz, ya, pusat-pusat agama ini, mudir-mudirnya atau pengetua-pengetuanya, guru-gurunya boleh dikatakan ramai cenderung kepada PAS. Tapi bagi Anwar, parti, ya, parti ini bukan masalah besar bagi dia. Yang penting ilmu itu. Ya, untuk nak martabatkan Islam itu, kerajaan harus memberikan bantuan, harus memberikan kerjasama. Sebab itu tidak ada sekolah agama yang dikecualikan. Walaupun sekolah agama itu dimiliki oleh orang yang menyokong PAS, tetap juga akan dapat peruntukan daripada kerajaan perpaduan ini. Ya, seperti mana di Kedah, ya, semua masjid diberikan peruntukan untuk menyambut Aidilazha. Semua masjid, tak kira masjid itu di kawasan PAS ke, kawasan apa, semua dapat. Sekolah agama juga diberikan bantuan di Kedah, Kelantan dan sebagainya. Bahkan sampai ke peringkat satu masjid di Kelantan, ya, masjid yang tidak siap kerana tidak ada peruntukan, tak cukup duit, ya, tak boleh nak dibinakan, tak boleh nak disempurnakan. Masjid di kawasan Menteri Besar Kelantan ketika itu, Ustaz Ahmad Yaakob, tak siap. Bila Anwar datang ke Kelantan, dia beri peruntukan untuk menyiapkan masjid tersebut. Ya, ini diberikan khas khusus kepada Menteri Besar Kelantan sendiri. Dalam kawasan dia, masjid dia. Ya, sebab apa Anwar boleh bagi dengan mudah? Sebab bagi Anwar, Menteri Besar itu tidak pernah biadab dengan dia. Ustaz Ahmad Yaakob ini tidak pernah biadab dengan dia, menghormati dia sebagai Perdana Menteri, walaupun Ahmad Yaakob itu orang PAS, ya, pemimpin PAS, Menteri Besar Negeri PAS, tetapi dia tidak seperti Sanusi, dia ada adab, dia ada akhlak. Jadi orang macam ini, Anwar Ibrahim tidak ada masalah untuk memberikan kerjasama. Walaupun tidak menjadi kewajipan pun untuk Anwar Ibrahim memberikan peruntukan, menyiapkan masjid tersebut. Ya, ini bukan masjid kerajaan, ini masjid dimiliki oleh Menteri Besar itu sendiri. Tetapi oleh kerana dia rumah Allah, ya, untuk mendirikan rumah Allah ini tak siap, tak perlukan dana tambahan, maka Datuk Anwar berikan peruntukan. Inilah akhlak pemimpin. Dia tak kira janji apa yang kamu buat itu untuk syiar Islam, dia sedia berikan bantuan. Dia tak kira negeri mana pun. Ya, contohnya banyaklah selain daripada syiar Islam untuk kemasyarakatan, ya, tamatan banjir dan sebagainya. Tidak dikira negeri mana sekalipun. Tetapi yang menjadi, ya, menyedihkan kita sampai hari ini, saudara, pemimpin-pemimpin daripada parti PAS terutamanya, ya, siang malam tak habis-habis masih lagi memfitnah Datuk Seri Ibrahim, masih lagi mempersendakan beliau. Sehingga baru-baru ini di dalam PBB, ucapan Datuk Seri Ibrahim itu dipersendakan, dikatakan dunia-dunia luar tidak peduli lagi Anwar Ibrahim. Oh, tidak ramai yang berada sewaktu Anwar Ibrahim berucap. Sedangkan kita tahu, kalau saudara buka kat YouTube, buka balik sedangan Perdana Menteri sebelum ini, ya, Ismail Sabri pernah berucap di PBB, Muhyiddin juga pernah berucap di PBB. Lihat, memang keadaan sama. Boleh tengok sendiri bagaimana tidak ada orang. Sebab PBB ni berimpun, pemimpin berimpun, mereka ada jadual masing-masing waktu bila mereka berucap. Dan yang berada di depan itu bukannya pendengar-pendengar ceramah. Ya, janganlah Sanusi ni, dia ingat pemimpin ketua-ketua negara berucap, dia ingat berceramah. Ya, bila berceramah, oh, tidak ada orang dengar. Di sana mereka datang bukan untuk dengar ceramah, mereka datang untuk berucap. Setiap pemimpin negara datang untuk berucap. Sebab itu Anwar datang pun waktu dia nak berucap, dia masuk. Belum waktu dia berucap, dia tidak berada dalam dewan itu. Dia bertemu dengan pemimpin luar negara. Dia bertemu dengan pelabur-pelabur. Bertemu dengan macam-macam masyarakat Malaysia yang berada di Amerika. Waktu dia berucap, dia masuk. Begitulah juga pemimpin-pemimpin yang lain. Mereka akan tunggu waktu mereka berucap, mereka akan masuk. Tidak berucap, kadang mereka ada program-program yang lain. Sebab itulah kesempatan yang terbaik untuk mereka menjumpa ketua-ketua negara yang lain. Tidak sebilang masa mereka berada dalam dewan. Dan dalam dewan itu kebanyakannya pegawai-pegawai kedutaan yang berada di depan itu. Ya, wartawan-wartawan juga. Bukannya seperti ceramah. Ya, kalau Anwar berceramah, dipanggil untuk berceramah dan kursi kosong, bolehlah kita kata Anwar tidak ada orang nak dengar ceramah dia.
Tetapi kalau kita lihat, saudara boleh buka sendiri. Tengok waktu Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Keadaannya sama. Ya, pemimpin sebelum Anwar berucap ni, pemimpin sebelum itu pun keadaannya sama. Muhyiddin berucap. Saudara boleh tengok, buka sendiri, lihat sendiri. Keadaan dia sama. Tapi kenapa kali ini disasarkan kepada Anwar Ibrahim? Ini menandakan bahawa kita ada sifat kita. Sifat kita yang busuk hati, yang cemburu dengan ucapan Anwar Ibrahim. Yang kerap kali kita dengar tepukan. Kalau saudara buka di YouTube, sepanjang ucapan Ismail Sabri, tengok ada orang tepuk tangan atau tidak. Muhyiddin berucap, PDF, guna PDF. Ada orang tepuk tangan atau tidak? Tak ada, saudara. Tak ada. Tapi Anwar bila berucap, dengar tepukan-tepukan berulang kali dalam beberapa perkara yang beliau sentuh. Jadi ini sepatutnya kita lihat. Bukan kita kata nak pelekehkan Anwar berucap kursi kosong. Ini level pemikiran kampung. Orang Sanusi cakap boleh lah. Ya, Sanusi cakap boleh. Sebab itu kita dengar hujah Sanusi di Pelangai baru-baru ini. Dan ceramah beliau di Pelangai. Dia kata, Anwar baca khutbah. Itu pun dah kecoh. Kita kat Pelangai ni, setiap minggu baca khutbah. Ada kita sibuk-sibuk nak keluar media. Tengok, dia punya level dia. Dia nak samakan bacaan khutbah Anwar di New York. Ya, Masjid New York, masjid yang bersejarah. Saya rasa tidak ada lagi Perdana Menteri Malaysia semenjak merdeka yang pernah duduk di atas membar masjid di New York itu untuk memberikan khutbah. Tak pernah, saudara. Bahkan saya rasa dalam Asia ni pun tak ada yang dapat jemputan membaca khutbah di masjid bersejarah di Amerika Syarikat, kecuali Anwar Ibrahim. Kalau saudara ada, saudara boleh tunjukkan. Ada tak selain daripada Anwar? Pemimpin negara maksud saya. Pemimpin negara yang diberikan keistimewaan untuk berada di atas membar masjid di New York. Tak ada, saudara. Jadi nak samakan Anwar baca khutbah dengan Tok Imam kampung setiap minggu baca khutbah, ini adalah satu pemikiran yang jumut bagi saya. Yang masih lagi nak menafikan kehebatan Perdana Menteri yang ada hari ini. Ya, kita Anwar baca khutbah ni biasa. Masa dalam ABIN dulu pun, dia dah baca khutbah biasa, saudara. Dia dalam pelajar lagi, dia dah baca khutbah ini. Orang dah jemput dia baca khutbah kerap kali dah. Bukan setakat baca khutbah, dia pernah jadi imam solat. Dia pernah juga mengimamkan jenazah. Baru-baru ini, Salahuddin Ayub. Dia mengimamkan jenazah Salahuddin Ayub, menteri kabinet dia. Ada Perdana Menteri sebelum ini buat? Ada Perdana Menteri? Saya rasa Sanusi pun, pemimpin negeri, pemimpin pekat bawahan di Kedah, saya rasa dia tidak pernah lagi mengimamkan solat jenazah. Ya? Kalau ada, Alhamdulillah. Kalau tak ada, jangan pelekehkan orang. Kenapa kita sakit hati sangat bila Anwar baca khutbah? Ya? Dia kata, Anwar ni baca khutbah kat mereka boleh lah, dia bohong. Ya, mereka akan tahu dia bohong. Saudara, Anwar berkhutbah bukan dalam bahasa Melayu. Anwar berkhutbah dalam bahasa Inggeris. Dia nak bohong apa? Apa yang dia nak bohong? Dalam khutbah itu diceritakan tentang bagaimana akhlak Islam, kepribadian Islam, bagaimana dakwah itu, ya, yang disebut oleh Anwar, yang kita orang Islam kena lakukan. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini yang disebut Anwar khutbah dia. Bagaimana kita nak menyeru ke orang kepada Islam dengan cara hikmah dan bijaksana. Serulah ke arah Tuhanmu dengan penuh hikmah dan bijaksana. Ini yang Anwar tekankan di dalam khutbah dia. Ya. Apakah itu dikatakan perbohongan? Apakah Anwar menyeru kepada muslimin-muslimat di dalam masjid New York itu yang mereka adalah minoriti, ya, sebuah negara besar, orang Islam minoriti di situ, dan Anwar menasihati mereka dengan cara dakwah yang penuh hikmah. Sebab mereka minoriti. Kalau mereka berdakwah dengan secara ekstrim, pelampau, mereka akan diusir keluar daripada negara tersebut. Kalau kat Malaysia ini bolehlah kamu tunjuk perangai ekstrim kamu, jumut kamu. Ya, sebab kita dalam Malaysia ni kita majoriti Islam. Ya, tapi kita berpecah kerana apa? Walaupun kita majoriti Islam dalam negara kita, tetapi kita dipecahkan oleh fahaman dan pendekatan yang ada sebahagian yang nak menjalankan, melaksanakan Islam dengan hikmah. Ada satu dengan ekstrim, jumut. Ya, contohnya dalam politik sini pun, ya, di dalam negara kita. Ada satu sekumpulan dia mengaku dia Islam, mengaku dia kumpulan parti Islam. Boleh menggunakan politik, kalau tak undi aku, masuk neraka. Ini bukan kita sebut-sebut, bukan propaganda. Diucapkan secara terbuka, saudara, oleh pemimpin parti mereka. Ya, apakah ini dihentikan? Tidak dihentikan. Ya, berautan. Seperti mana kita tahu dalam
di Kelantan sebab mereka menang di Kelantan. Apa Menteri Besar Kelantan sebut? 2 adun daripada Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan yang menang, itu adalah contoh mereka yang menentang perjuangan Islam. Apakah ini komen yang betul dan berhikmah mengikut Islam? Sepatutnya dia dah menang, kemudian dia jadi Menteri Besar. Sepatutnya ucapan dia adalah mengalu-alukan kedua-dua adun ini sebagai pembangkang. Dan sepatutnya Menteri Besar Kelantan mencontohi Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Bila dia dipilih, dia bangun, dia kata tegurlah saya kalau saya salah. Sepatutnya Menteri Besar Kelantan mengikuti contoh itu. Saya Menteri Besar, kamu pembangkang 2 adun, walaupun 2 saja. Tapi tegurlah aku kalau aku salah. Sepatutnya itu ucapan dia. Bukan tiba-tiba terus melabel, ini 2 adun contoh. 2 adun yang melawan perjuangan Islam. Ini satu tuduhan yang saya amat jahat dan saya rasa kalau tuduhan itu tidak betul, ia akan berbalik kepada yang menuduh. Takkanlah Menteri Besar Kelantan yang dikatakan sebagai singa pas, yang dikatakan ditarifkan sebagai ulama, takkan tak tahu benda ini. Sebab itu saya katakan dalam politik kita ada batas-batas kita. Dan hari ini PRK di Pelangai. Haji Hadi pun baru di ceramahnya pun begitu juga. Masih lagi main sentimen DAP. Ya, masih lagi main sentimen DAP. DAP ini liberal. DAP ini menentang Islam. DAP mahukan negara ini tidak dikuasai oleh Islam. Dengar ucapan yang jadi, saudara. Bukan saya fitnah. Kalau boleh dengar saya ucapan. Ada lagi kat YouTube. Bagaimana dia menuduh DAP secara terbuka. DAP ini liberal. DAP ini tak mahu negara ini dipentah oleh orang Islam. Ini apa ucapan ini? Ya. Kemudian dia tuduh keadilan juga liberal. Semuanya liberal. Ya. Tapi apabila mereka yang dikatakan tidak liberal kononnya, mereka adalah parti Islam, bila mereka merentah, mereka jadi kerajaan, mereka lebih teruk daripada negara liberal apabila mereka menjadi pemerintah. Ya, contohnya macam judi 8 kali dinaikkan balik ke berdua kali, kemudian bagi alasan PAS tidak terlibat, yang meluluskan judi itulah Menteri Keuangan, PAS hanya sebahagian daripada kabinet. Apakah dia tidak bertanggungjawab dengan dasar itu? Apakah dia boleh berlepas tangan? Ya, betul. Ya, jelasin judi di bawah Menteri Keuangan. Ketika itu Zafrul Menteri Keuangan. Apakah kamu nak tuding jari kepada Zafrul? Apakah kamu boleh berlepas diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, apabila kamu jadi kerajaan, kamu kata, oh bukan kami ya Allah, kami pun tak suka judi ini, tapi menteri kami buat. Tidakkah kamu ingat apa kata Tuan Bin Toman, timbalan Presiden PAS sendiri sebut, kita parti Islam, dengan siapa pun kita bergabung, kita nak bawa agenda kita. Kita kingmaker, kita penentu. Apa kita hendak tentang Islam, parti-parti ini kena ikut. Kalau tak ikut, kita tarik sokongan, jatuhlah kerajaan itu. Tapi kenapa mereka tidak lakukan? Suatu mereka berada di bawah kerajaan, di bawah Muhyiddin. Banyak kemungkaran yang dilakukan oleh Muhyiddin yang mereka tidak menentang pun, saudara. Ya, bahkan mereka berlepas diri. Ya, judi ditingkatkan, oh bukan salah kami, itu salah Zafrul. Ya, habis kamu jadi Menteri Kabinet, jadi apa? Jadi setan bisu. Ini masalah bagi para saudara. Jadi bagi saya cukup sampai di sini dulu untuk penerangan pusingan pertama. Terima kasih banyaklah ya kepada saudara yang sudi mendengar mukadimah tentang penerangan secara umumnya. Bagaimana kita lihat sekarang ini apa saja yang dilakukan oleh PMX kita sentiasa mereka serang. Sebelum dia jadi ahli politik pun mereka difitnah dan diserang. Dia jadi ahli politik pun jadi fitnah diserang. Dia jadi pembangkang waktu itu pun dia tetap juga difitnah dan diserang. Dia jadi Perdana Menteri yang ada kuasa pun orang masih lagi menyerang dia. Ya, apa saja dia buat, dia berkhutbah Jumaat dia kena, dia mengislamkan orang Islam pun dia kena, dia berucap dalam PBB menentang, ya, mengkritik Rusia, mengkritik beberapa negara lain. Ya, yang selalu membuli negara-negara kecil. Ya, ucapan Anwar yang lebih tegas dan berani di mana beliau secara terbuka mengkritik Rusia dalam peperangan di Ukraine. Di samping itu beliau memuji Afghanistan. Ya, beliau memuji Afghanistan dan mintakan dan mengatakan Afghanistan ini ada beberapa perkara yang harus dibantu oleh PBB. Di samping beliau memuji Afghanistan, beliau juga mengkritik Afghanistan. Beliau mengatakan kalau boleh kerajaan Afghanistan ni buka peluang balik kepada kaum wanita untuk mereka melanjutkan pelajaran. Ya, kerana itu bukan cara Islam. Menyekat wanita untuk mendapat pendidikan itu bukan ajaran Islam. Ini kritikan Anwar Ibrahim secara jujur kepada Afghanistan. Dalam masa yang sama dia membela Afghanistan sebagai sebuah negara Islam. Begitu juga dengan Palestin, ya, dengan tegas dan lantang
memberikan idea-idenya bagaimana nak menyelesaikan masalah di Palestin. Jadi ini di antara inti-parti ucapan yang menyebabkan ucapan beliau di PBB itu sering mendapat tepukan kerana suara lantang dan beraninya, dan konten ucapan beliau itu amat berkualiti. Walaupun anggaran lebih kurang 18 minit, beliau berucap tapi padat, saudara. Padat, kalau kita dengar pun tak jemu. Ya, tapi Sanusi dia akan mencari kelemahan-kelemahan. Apa yang dia tengok bukannya dia mengulas tentang ucapan itu. Dia tengok apa? Kursi kosong. Ya, kursi kosong. Ini level pembangkang, saudara. Macam mana negara kita nak maju? Ya, kalau kita tak nak bezakan persidangan PBB dengan ceramah di markas PAS. Kalau itu kamu nak samakan, maka kamu akan jadilah pemimpin yang akan membawa kemunduran. Ya. Jadi saya berharap kepada rakyat Malaysia, kenalilah watak-watak ini. Watak-watak yang hanya memikirkan kuasa dan kedudukan. Ya, bab kata Hadi, dulu kata bulan 8 nak tukar kerajaan, lepas tu kata kita kena menang PRN, kita akan tukar kerajaan. Kemudian dia kata kita kena menang di Pulai dan Sungai Simpang Jeram untuk kita tukar kerajaan. Hari ini mereka kata kita kena menang di Pelangai pula untuk tukar kerajaan. Ya, jadi Wan Awam tetap percaya kepada Haji Hadi sebab dia ulama. Ya, walaupun bertukar-tukar tarikh nak tukar kerajaan, tetapi sebab dia ulama, kita kena faraidkan. Kita kena sedekah otak kita, akal kita kepada Haji Hadi. Ya? Gunakanlah Haji Hadi, gunalah otak kita. Ya? Dia letak bawah tapak kaki dia ke, dia letak kat bawah punggung dia ke, dalam jubah dia ke, kita serahkan otak kita kat dia. Biarlah kita jadi manusia yang terus diperbodohkan. Ya? Belum terlambat, saudara. Belum terlambat sebenarnya. Ya? Tuhan anugerah kita akal dan fikiran untuk kita berfikir, untuk kita berfikir dan berfikirlah dengan matang. Ya, berfikirlah dengan matang. Jangan terlalu mengambil keputusan dengan mengikut emosi semata-mata. Kerana yang dapat akibatnya adalah kita. Bagi pemimpin politik, mereka tidak ada masalah. Ya? Mereka kalah atau menang, mereka ada pension sebagai wakil rakyat. Tetapi akan menanggungnya adalah kita rakyat biasa ini. Ya, rakyat biasa ini. Pimpin tidak ada masalah. Haji Hadi kalau dia kalah paling raya pun, dia masih ada pension. Ramai lagi pimpin mereka. Ya? Mereka dapat pension. Tetapi hari ini, kita akan berdepan dengan kehidupan kita, anak kita, cucu kita dan sebagainya. Patutnya kita bersyukur apabila Tuhan anugerahkan Datuk Seri Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dipinjamkan kepada kita sementara waktu untuk menjadi Perdana Menteri kita. Sepatutnya kita bagi peluang kepada dia, tunjukkan apakah dia seorang menteri yang lebih baik daripada Perdana Menteri sebelum ini. Bukan kita menyerang dia, yang peribadi dia, fitnah dia, fitnah yang puluhan tahun dulu kita bangkitkan kembali, nak dihidangkan kepada rakyat Malaysia sehingga kita lupa masalah sebenar negara kita. Ya, jadi sekian sampai dulu. Terima kasih banyak dan jangan lupa bagi anda yang masih lagi belum follow TikTok saya, kadang-kadang saya buat live kat TikTok juga. Ya, nama yang sama Fauzin dan TikTok ini. Jadi anda bolehlah follow saya ya. Okey, sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.